wakil rakyat harus ketepikan agenda politik. Projek-projek penghutan awam berimpak tinggi perlu diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Edisi Isnin 13 Februari 2023, Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengingatkan setiap wakil rakyat agar mengetepikan agenda politik sempit. Fokus mereka harus tertumpu kepada usaha melaksana tanggungjawab setulus hati dengan sentiasa meletakkan rakyat dan masa hadapan negara sebagai keutamaan. Perkara itu dizahirkan Seri Paduka ketika melafazkan titah diraja sempena istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Kestabilan lanskap politik menerusi ikatan perpaduan dari ahli-ahli yang berhormat hendaklah dijadikan sebagai manifestasi dalam membentuk bangsa Malaysia dan era Malaysia baru yang gemilang, insya-Allah. Sesungguhnya perpaduan adalah penyatuan dalam perbezaan agama dan bangsa. Perpaduan adalah asas pembinaan kestabilan dan keharmonian. Perpaduan adalah tiang kemakmuran dan kemajuan. Dan perpaduan membawa kejayaan. Pemufakatan antara pimpinan parti kerajaan perpaduan dapat mewujudkan kestabilan politik, seterusnya membolehkan negara menjana pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat. Ia selari hasrat baginda untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan utuh. Kerajaan Beta boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat Beta. Dan Beta menghargai pengenalan inisiatif negara madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan rahmah. Besar harapan Beta agar prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara. Baginda turut bertitah, projek-projek pengangkutan awam berimpak tinggi perlu diteruskan bagi meningkatkan ketersambungan dan kemudah sampaian, juga menjana kesan positif berganda terhadap ekonomi negara. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam bertaraf dunia dan lestari terhadap alam sekitar akan terus diberikan fokus. Usaha tersebut dapat direalisasikan melalui pengangkutan yang optimum serta meningkatkan kesedaran rakyat untuk beralih kepada penggunaan pengangkutan yang bercirikan cekap tenaga dan rendah karbon. Sementara itu, baginda sukacita dengan prestasi pelaksanaan fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo. Seri Paduka menzahirkan impian memandu kenderaan menelusuri lebuh raya berkenaan untuk bertemu rakyat. Adalah menjadi impian Beta untuk memandu menelusuri lebuh raya Pen Borneo ini, khususnya untuk Beta dan Raja Permaisuri mengenali
dengan lebih rapat lagi rakyat Beta di pendalaman bumi Kenyalang dan negeri di bawah Bayu. Program kembara ini sedang dirangka oleh pihak Istana Negara dan kerjasama Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak. Projek bermula pada 2015 dan dijangka siap sepenuhnya tahun depan. Baginda turut bertitah program pembangunan sosioekonomi amat diperlukan bagi merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk agenda pemekasaan ekonomi, pendigitalan dan teknologi, keusahawanan serta pembangunan modal insan. Industri yang strategik berimpak tinggi seperti teknologi hijau dan kenderaan elektrik perlu terus diteroka bagi mencipta aliran pendapatan negara yang baru. Dalam mendepani cabaran agenda pelestarian alam sekitar, Kerajaan Beta telah memperkenalkan Agenda Nasional Transformasi Sektor Air 2040 bagi menjamin kemampanannya. Dan bagi mencapai sasaran kemiskinan tegar sifar pada tahun 2025, Al-Sultan Abdullah menitahkan agar program pembasmian kemiskinan tegar diteruskan. Ini amatlah bertepatan dengan indikator matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals yang pertama, iaitu kemiskinan sifar bagi memastikan tahap kemiskinan tegar bertambah baik. Titah diraja pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 disambut baik ahli Parlimen. Ia disifatkan menyeluruh sekaligus menjurus kepada usaha membangunkan ekonomi dan rakyat. Masa yang sama, banyak daripada perkara yang disentuh dalam titah tuanku itu bagi saya memberi fokus, ya, menyuluh fokus usaha kerajaan, ikhtiar kerajaan, bukan hanya dalam usaha menangani masalah miskin tegar, jurang antara bandar dan desa, tapi juga beberapa cabaran termasuk dalam proses digitalisasi contohnya. Tuanku juga ada menyentuh tentang usaha untuk memantapkan, meminda Akta Perlindungan Data Peribadi. Ini antara perkara yang memang sedang diusahakan oleh pihak kementerian. Sebagai orang Sarawak lah, sangat membanggakan kerana disebut oleh tuanku untuk memberi fokus kepada pembangunan infrastruktur, diteruskan dan juga tumpuan kepada penyiapan projek Pen Borneo. Dan juga kalau tak silap saya mendengar tuanku akan nak pergi bergembara ke Borneo dengan jelajah Pen Borneo itu yang kita sangat nanti-nantikan. Itu adalah sebagai satu penghormatan besar kepada dua buah tempat ini, Sarawak dan Sabah. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Agong telah titahkan tadi mengenai peranan wanita dan peranan belia, dan saya percaya dalam perbahasan nanti wakil-wakil rakyat yang baru dilantik akan pasti menitik beratkan peranan wanita dan belia dalam pembangunan negara. Serta titah baginda juga menyentuh tentang beberapa perkara yang harus diberi tumpuan oleh pentadbiran hari ini supaya kita terus dapat berkembang, maju, dan di samping itu ingatan baginda kepada kerajaan dan juga pembangkang supaya menjadi satu pasukan. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Nur Farha Abdul Halim.
Baik, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini. Kita perhatikan kepada amaran hujan lebat berterusan yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia untuk negeri Sarawak, terutamanya melibatkan bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang yang akan berakhir menjelang 15 Februari 2023, dan hujan lebat ini dijangkakan berpotensi untuk mengakibatkan banjir di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah. Map Malaysia juga telah mengeluarkan amaran awal bagi hujan lebat berterusan peringkat waspada, iaitu dijangkakan akan berlaku dalam tempoh 1 hingga 3 hari melibatkan negeri Sabah di bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Dan pada ketika ini Map Malaysia menasihatkan orang awam dan penduduk setempat agar bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan yang berpotensi untuk berlaku di kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah terutamanya. Kita perhatikan pula kepada amaran angin kencang dan laut bergelora yang telah pun dikeluarkan melibatkan beberapa kawasan di rantau perairan negara kita dengan kelajuan angin yang boleh dicapai sehingga ke 40 hingga 50 km sejam, dan juga ketinggian ombak setakat ini adalah antara 2.5 meter hingga 3.5 meter. Ini dijangkakan akan bermula menjelang 16 hingga 20 Februari 2023 dan ia amat berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar di Semenanjung Malaysia. Setakat ini hujan dan ribut petir yang sedang berlaku melibatkan beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia, lebih tertumpu di sekitar negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia, dan bagi Sabah dan Sarawak pula keadaan hujan dan ribut petir lebih tertumpu di bahagian barat Sarawak ini yang dijangkakan akan berakhir menjelang malam nanti, manakala di Sabah pula lebih tertumpu di bahagian pantai barat. Keadaan ini masih lagi dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita terus kepada paparan di Semenanjung Malaysia pula. Hujan dan ribut petir yang sedang berlaku setakat ini tertumpu di hampir kebanyakan tempat di pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga termasuklah di sekitar Terengganu dan juga di negeri Pahang. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti, terutamanya melibatkan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Kita berakhir paparan cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my dan juga di laman sosial rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat akhir bulan lalu, 830 sekolah dikenal pasti mempunyai blok bangunan berskala 6 dan 7, iaitu memerlukan penggantian atau pembangunan semula. Ia berdasarkan analisis skor Great Impact. Kenyataan KPM memaklumkan sehingga akhir bulan lalu, 830 sekolah dikenal pasti mempunyai blok bangunan berskala 6 dan 7. Ini berdasarkan analisis skor Great Impact. Usaha menangani isu sekolah daif akan diberi perhatian serius KPM selari pengumuman Perdana Menteri. Langkah itu penting bagi memastikan setiap warga sekolah menikmati infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif.
Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma melancarkan menu rahmah bagi menyokong usaha kerajaan membantu rakyat kurang berkemampuan. Pelancarannya disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub. Untuk perinciannya, kita terus saja bersama Hairun Afendi. Baik, terima kasih Sahih di Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di salah sebuah restoran nasi kandar di Ceras bagi melihat sendiri pilihan menu rahmah yang ditawarkan kepada pelanggan, terutama pelanggan sasar yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Dengan kadar harga serendah RM5 sahaja, para pelanggan dapat menikmati set makanan yang seimbang dan ia amat berpatutan. Jadi bersama saya pengurus restoran nasi kandar Stadium Ceras iaitu Encik Muhammad Ubaidah Abdul Karim. Terima kasih Encik Ubai kerana sudi bersama RTM. Jadi mungkin sedikit tentang objektif ataupun program yang menu rahmah yang dilancarkan pada hari ini. Okey, alhamdulillah. So memang menjadi kami punya tujuan utama sebenarnya untuk menyahut seruan kerajaan untuk bersama-sama membantu golongan cakap kurang kemampuan ataupun B40. Kalau kita lihat sebenarnya produk-produk yang kami tawarkan memang agak berpatutan dengan penawaran yang menarik pada setiap hari, menu-menu yang berbeza. So kita lihat bagi golongan yang kurang berkemampuan ataupun pelajar-pelajar orang cakap memang sekarang ini sangat terhimpit dengan kos makanan yang tinggi. So mereka boleh merasai orang cakap menu-menu yang berbeza-beza pada setiap hari. Mungkin boleh tunjukkan sebagai contoh menu-menu yang ditawarkan pada hari ini. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk hari ini kami ada nasi putih bersama kuah kari dan juga ayam goreng dan juga sayur-sayuran. Atau biasa memang kami sediakan memang bersama kubis. So memang kalau dikatakan memang menu ni sebenarnya lengkap. Memang lengkap dari segi karbo ada, dari segi yang cakap protein ada dan juga sayur-sayuran pun ada. Alright. So kalau dilihat sebenarnya pihak kami juga menawarkan macam saya beritahu tadi memang setiap hari menu yang berbeza-beza. Setiap macam hari Selasa kita ada nasi ramah ikan goreng bersama kari, kuah kari, dan juga hari Rabu kita ada nasi ramah ayam kari, Khamis nasi ramah kari ikan. Pada hari Jumaat kita tawarkan nasi ramah ayam kicap, Sabtu nasi ramah ikan kicap dan juga pada hari Ahad nasi ramah ayam kurma. So memang kalau lihat kepelbagaian tu sebenarnya insya-Allah kita lihat memang orang ramai memang suka dengan menu ini. InsyaAllah penawaran yang kita bagi sebenarnya adalah sangat berpatutan, memang sangat lengkap kepada mereka yang memerlukan. Okay, baik, terima kasih Yuba kerana bersama dengan ITM. Jadi saya kira setakat ini saja lintas langsung saya di restoran nasi kandar Stadium Ceras dan kembali bersama rakan tugas Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada persatuan-persatuan restoran India Muslim, persatuan restoran India yang mana mereka sambut seruan kerajaan ni supaya untuk membantu golongan B40 inilah. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenalkan oleh kerajaan. Membantulah golongan B40 dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin mencabar ni, semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40. Dan harapannya menu rahmah ni menyeluruhlah ke seluruh negara. Lebih 300 pekebun di rancangan pemulihan tanah RPT Kesedar Sungai Terah, Gua Musang, Kelantan resah dengan ancaman 3 ekor gajah liar. Serangan gajah liar itu berlaku sejak Khamis lalu. Seorang pekebun, Muhammad Nur Awang Hamad, yang menyedari serangan gajah itu terkejut apabila lebih 200 pokok dan tanamannya musnah dipercayai dirosakkan gajah liar. Dia kerugian RM5,000 sehari melibatkan kerosakan terhadap pokok pisang, ubi kayu dan cempedak. Saya mari pagi tadi tengok
Mana ada pokok dia ambil, dia letak atas jalan. Lepas tu kita sebagai kapal ni masuk semengai daripada goni kan tak. Jadi rasa sedih juga lah. Kalau tengok kau benda-benda dia lembek tu, kayaknya kau benda tak suka lah. Muka sini tak rajin ke, tak rajin bekas tapak dia pun tak rajin ada. Pekebun berharap tindakan segera dapat diambil bagi menangani ancaman tersebut. Kita berharaplah pihak-pihak yang berkenaan segera mengambil tindakan lah. Benda ni biarlah tidak berpanjangan. Kerugian tetap kerugian, tapi tiada siapa yang akan menanggungnya. Mengharapkan pihak-pihak berwajib, terutama sekali Perkhidmatan Negeri supaya mensegerakan tindakan untuk memindahkan gajah liar ini daripada kawasan RPT Kesedar Sungai Terah ini. Kerana masyarakat pekebun-pekebun kecil ini mengalami rasa takut. Kerana kita tidak biasa mengalami mengenai serangan-serangan gajah liar ini. Sementara itu, Pengarah Perkhidmatan Kelantan Muhammad Hafid Rohani berkata pihaknya menerima aduan dan kawasan berkenaan dalam pemantauan perkhidmatan. Selain di Kampung Subong, RPT Sungai Terah, pihaknya turut menerima aduan sama di Kampung Lebur Jaya dan Panggung Lalat. Pengisian program yang menarik dan bermaklumat membuatkan stesen-stesen radio RTM jadi pilihan Sharifah Nurul Hidayah Said Ramidin, orang kurang upaya OKU penglihatan. Wartawan Nur Khairul Bariah berkongsi kisahnya istimewa sempena Hari Radio Sedunia yang disambut hari ini. Sharifah mula mendengar radio RTM sejak di bangku sekolah. Maka tidak hairan stesen-stesen radio RTM terutama Pahang FM benar-benar dekat di hatinya. Pengisian berbentuk hiburan yang menyajikan lagu-lagu pelbagai genre masih diminati wanita berusia 36 tahun itu. Radio ni memang dekat di hati saya. Kalau tak ada radio ni saya rasa kesunyian. Terima kasih RTM kerana tidak meminggirkan golongan yang macam kami untuk mendapat hiburan dan maklumat. Minat mendalam terhadap radio membuatkan anak kedua daripada 5 beradik ini pernah bercita-cita untuk menjadi juruhebah radio. Impian itu terpaksa dilupakan selepas beliau membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran berkaitan kraf tangan bawah Persatuan Orang Buta di Taman Harapan Temeloh, Pahang. Bagaimanapun, Sharifah tetap menjadi pendengar setia radio bagi memperoleh maklumat terkini yang sahih dan berimbang. Saya harap RTM Pahang dapat wujudkan balik program untuk golongan cacat penglihatan supaya kami mudah untuk mendapat maklumat mengenai peluang pekerjaan dan sebagainya. Sementara itu, Pahang FM komited untuk tidak meminggirkan keperluan golongan OKU dalam mendapatkan maklumat. Setiap cadangan yang diterima daripada kelompok itu akan diteliti bagi tujuan penambahbaikan terhadap program-program terbitan Pahang FM. Dan antara juga salah satu daripada mereka ni suka memberi idea-idea kepada kita yang bernas untuk memberi galakan kepada DJ ni buat program lebih menarik. Apatah lagi dulu, zaman-zaman dulu kita selalu buat dengan orang-orang buta tentang penglibatan mereka dalam kalangan masyarakat sendiri. Nur Khairul Bariah Omar, RTM. Tunjuk. Menanam 1,000 pokok ru di sepanjang Pantai Kempandang, Kuantan. Inisiatif dilaksana Pahang FM sempena sambutan Hari Radio Sedunia 2023. Program CSR dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Pahang itu selari dengan konsep Malaysia Madani yang menekankan aspek kemampanan dan kelestarian alam sekitar. Jadi peranan kita seterusnya untuk bersama-sama meneruskan agenda nasional masyarakat Malaysia Madani yang cintakan keamanan, ya, dan juga signifikannya kita mengadakan CSR kita menanam pokok lebih 1,000 pokok di Pantai Kempandang ini. Ini juga salah satu hasrat kami warga Radio RTM, ya, untuk bersama-sama menyahut
agenda nasional kita lah, iaitu penanaman 100 juta pokok. Program turut dijayakan 500 pelajar IPT awam dan swasta selain kanak-kanak dari Tadika Tunas Jaya Kuantan. Sementara itu, waktu siaran 5 stesen radio daerah RTM di Sabah, Kedah dan Labuan diseragamkan mulai hari ini. Menerusinya, kesemua stesen-stesen radio daerah terlibat akan bersiaran serentak dari 6 pagi hingga 7 malam. Langkah itu bertujuan meningkatkan mutu perkhidmatan penyampaian maklumat kepada rakyat seiring konsep Malaysia Madani. Siaran radio Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM, Labuan FM dan Langkawi FM telah pun diawalkan siarannya bermula pukul 6 pagi hari ini. Sebelum ini, semua stesen tersebut memulakan siaran seawal 7 pagi. Masa siaran Keningau FM pula turut dilanjutkan selama 2 jam, iaitu 5 petang hingga 7 malam. Sebelum ini, siarannya bermula 7 pagi dan tamat pukul 5 petang. Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Radio Sedunia 2023 di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Program menggabungkan 34 stesen radio RTM itu bertemakan radio dan keamanan. 12 ekor merpati turut dilepaskan sebagai simbolik sambutan Hari Radio Sedunia yang mula diperkenal pada tahun 2011. Radio merupakan salah satu media penyiaran utama selain TV dan masih digunakan sebagai saluran menyebar luas maklumat, sumber hiburan serta relevan hingga ke saat ini. Seiring peredaran waktu, radio telah mengalami pelbagai inovasi teknologi yang menjadikan radio sentiasa mendapat tempat di hati rakyat. Hari Radio Sedunia yang diraikan setiap tahun pada 13 Februari adalah untuk menghargai peranan dan sumbangan radio sebagai media penyiaran informasi dan platform hiburan di seluruh dunia. Sempena sambutan tahun ini, UNESCO mengangkat radio dan keamanan sebagai tema utama. RTM melalui 34 stesen radio berkonsepkan penyiaran awam akan terus memastikan mesej keamanan dan keharmonian kepada masyarakat disalurkan bagi mengekalkan perpaduan selaras dengan konsep Malaysia Madani. Keamanan yang kita kecapi kini membuktikan semangat cintakan negara sentiasa dipupuk tanpa jemu. Marilah kita bersama-sama menjaga keamanan negara demi kesejahteraan semua ke arah meneguhkan konsep Malaysia Madani. Selamat Hari Radio Sedunia 2023 kepada seluruh penyiar radio RTM daripada saya, Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Teruskan kecemerlangan anda dalam menyampaikan maklumat dan hiburan. #Radio and Peace. Langsung dari Sarawak petang ini turut menyentuh mengenai sambutan Hari Radio Sedunia yang disambut di Bumi Kenyalang. Untuk itu kita bersama Vanessa Mering. V, silakan. Ya, Sahih, 5 penyampai radio RTM Sarawak hari ini mengadakan lintas langsung serentak bagi menemui pendengar di seluruh negeri. Penerbit stesen kembar bersempena Hari Radio Sedunia, Zuriana Kadri berkata program sulung seumpama ini antara langkah RTM dalam merancangkan program hebahan melalui radio RTM. Jelasnya, bertemakan radio dan keamanan, beliau melihat peranan radio bukan sekadar menyampaikan dasar kerajaan semata-mata tetapi juga memainkan peranan dalam memperkukuhkan keamanan rakyat melalui medium radio. Kita akan kongsikan aktiviti-aktiviti di seluruh stesen masing-masing. Contohnya di Sibu FM, di Limau FM, Sri Aman FM akan berkongsikan aktiviti-aktiviti yang ada lakukan dan dianjurkan di setiap stesen masing-masing yang akan dikongsikan bersama kami di Sarawak FM inilah.
Beliau ditemui pemberita di Konti Sarawak FM di Kuching. Dalam program siaran langsung lebih sejam itu, Radio Kembar melibatkan 5 stesen, menampilkan DJ Azri Sarawak FM, DJ Alauddin Sibu FM, Rajesh Booking Bintulu FM, DJ Liza Sri Aman FM dan Ajam Main Limbang FM. Peranan radio kekal relevan dalam menyampaikan maklumat yang sahih terus kepada pendengar, tidak kira di kawasan bandar atau luar bandar. Ia sekaligus menjadikan RTM berperanan besar dalam menyampaikan maklumat sejak dulu lagi. Radio masih juga relevan digunakan untuk semua kawasan, lebih-lebih lagi kawasan pedalaman lah di seluruh Sarawak. Kita harapkan sokongan dari pendengar-pendengar di seluruh Malaysia lah, khususnya di seluruh Sarawak. Apa yang saya dapat ikuti ialah pada tahun-tahun 70-an, 80-an dan 90-an, radio telah menempatkan dirinya dekat di hati rakyat. Dan antara program yang popular di RTM terutama di Sarawak ini dulu ialah berita keluarga yang dapat disampaikan secara segera kepada sahabat handal dan kantoran yang berada di luar. Dulu dan kini, dulunya agak sukar sikitlah untuk maklumat yang disampaikan, tapi kini itu saya rasa semua rakyat kita dapat maklumat begitu dengan jelaslah, sama ada daripada media elektronik ataupun media massa yang berlaku sekarang. Bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia, RTM Sibu tidak ketinggalan meraihkan sambutan bersama agensi kerajaan dan pengamal media. Antara program yang diadakan adalah saringan kesihatan, aktiviti sukaneka dan temu bual dalam segmen Jombora Ekspresi. Manakala di Bintulu, Hari Radio diraih dengan pelbagai pengisian, antaranya temu bual bersama penyampai-penyampai Bintulu FM. Dan sebagai simboliknya, kita akan adakan acara pemotongan kek. Itu pengisiannya. Jadi tujuan kita adakan siaran khas ini adalah untuk kita menghargai rakan-rakan pendengar kita seperti kuis. Kita memberikan mereka hadiah sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka yang sentiasa mendengar dan menyokong stesen radio Bintulu FM. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di RTM Bintulu. Penganjuran mini karnival Hari Radio Sedunia Limbang FM yang berlangsung selama 2 hari mencapai kejayaan luar biasa dengan penyertaan daripada seluruh warga Limbang dan Lawas. Penerbit program Fauzia Hani Sayo berkata, walaupun penganjurannya julung kali diadakan, namun kejayaan itu membuktikan stesen penyiaran utara di negeri ini berupaya menganjurkan acara berprestij. Okey, secara keseluruhannya Dali, program mini karnival Hari Radio Sedunia ini berjalan dengan baik dan sangat mendapat sambutan yang di luar jangkaan. Dan di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada semua pengunjung yang datang selama 2 hari program ini diadakan. Menyatakan demikian kepada pemberita pada karnival itu, beliau berkata kejayaan itu juga hasil kolaborasi bersama rakan strategik antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 7 Limbang, Pejabat Kesihatan, Jabatan Imigresen dan Pejabat Residen Limbang, turut menjayakan bersama Persatuan Hokkien Limbang. Antara pengisian sepanjang 2 hari acara berlangsung adalah studio mini, Limbang FM Kitchen, senam tari, pertandingan lato-lato dan karoks bagagar dan fun run. Perasmian karnival dirasmikan Timbalan Menteri, Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Radio bukanlah sesuatu yang asing meskipun kini terdapat pelbagai alat dan saluran untuk mendapatkan maklumat dan hiburan. Namun penggunaan radio dilihat masih menjadi pilihan sebahagian daripada masyarakat dunia. Melihat kepada kepentingan, peranan dan sumbangan radio, 13 Februari telah dipilih sebagai Hari Radio Sedunia. Untuk itu kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Ruth Ampong. Sedang aku duduk sendiri mendengar siaran radio, lagu permintaan, lagu suka ramai sedang berkumandang.
Radio ialah media komunikasi massa yang berperanan dalam menyampaikan maklumat. Bukan sahaja maklumat dalam bentuk berita, tetapi merangkumi drama, iklan, pesanan khidmat awam, dokumentari termasuk juga pendidikan dan pelbagai bentuk hiburan. Semuanya disampaikan melalui suara dan bunyi. Tahun demi tahun berlalu, kandungan siaran radio terus mengalami transformasi. Kini, kandungan siaran radio adalah pelbagai, tidak hanya menyasarkan satu golongan pendengar sahaja, malah setiap peringkat umur. Seperkara yang menarik tentang radio, sehingga hari ini masih ramai yang menjadikan radio sebagai teman setia mereka. Kami suka dengan smartphone. Sebabnya ada macam-macam ada macam-macam kisah, tidak ada nak berita-berita lama-lama ya baru-baru yang kami suka dengar. Biasa kalau radio ni semua siaran saya sukalah. Tidak ada pilih untuk siaran tu. Memang on radio, memang on 24 jam. Saya kalau pakai smartphone tu jaranglah pakai tu perlu ke internet juga Kalau radio ni lagi senang, dia buka on terus boleh kita dengar. Bagaikan irama dan lagu, radio dan pendengar saling memerlukan dan saling melengkapi. Aku pagi-pagi datang ada tamu di tau, aku sikit sebenarnya aku nusun barang kat meja tau, aku sikit buka radio dulu, aku suka masa radio Iban YFM lah. Banyak mai suka dengar aku. Siaran YFM pagi-pagi, tengah hari pun sama. Laban hari radio kita boleh maklumat yang lebih sahih, lebih tepat. Buat radio macam-macam berita mai bisa. Persaingan dalam industri penyiaran radio ketika ini memerlukan penyampai radio yang versatile dalam menghasilkan rancangan berkualiti. Sememangnya sebagai penyampai radio, kami berasa seronok kerana kami dapat berkongsi segala maklumat, haibahan, info-info terkini dan juga di samping kami dapat menghiburkan pendengar-pendengar setia dengan pelbagai hiburan dan juga pelbagai program-program yang kami sediakan melalui radio Bintulu FM. Pengalaman sebagai penyampai radio memang banyak. Tak kira pengalaman kita bertugas di konti ataupun di lapangan. Apa yang saya harapkan semoga radio televisyen Malaysia RTM sentiasa menjadi pilihan pendengar dan kekal relevan. Jadi terus menyokong kami, terus mendengarkan stesen radio RTM. Okay, pengalaman manis, pahit dan manis, kebanyakannya pengalaman manis lah sebab kita boleh berjumpa dengan masyarakat luar ketika kita membuat radio di lokasi dan ketika berkonti ada konti bervisual di mana pendengar boleh tengok kita live secara langsung. Seiring beredarnya waktu, kini siaran radio boleh diikuti secara visual, bermaksud bukan setakat didengar, tetapi penyampai radio juga yang ke udara boleh dilihat melalui media sosial. Pastinya fungsi radio terus relevan menjadi platform penting kepada semua orang untuk mendapatkan maklumat semasa dan juga hiburan. Selamat Hari Radio Sedunia, Ruth Ampung, Berita RTM. Pesara RTM Limbang yang juga bekas pengelola Perkhidmatan Lun Bawang Joseph Dawat Langub 70 tahun meninggal dunia. Mendiang meninggal dunia pukul 11.30 malam tadi di rumahnya di Kampung Batu Mulong Lawas akibat sakit tua. Pemergian mendiang Joseph disahkan oleh cucu mendiang, Penrison Langub, selepas dihubungi pemberita RTM. Mendiang mula bertugas di RTM Limbang sekitar tahun 70-an. Mendiang juga pernah bertugas sebagai penyampai radio dan penyampai berita sebelum bersara pada Disember 2011. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Selamat menyambut Hari Radio Sedunia. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Vi, terima kasih.
Fokus Negeri di Bawah Bayu mengenai pameran sains, teknologi dan inovasi bertaraf antarabangsa yang bakal diadakan di Kota Kinabalu. Butirannya bersama Rita Aloysius. Silakan Rita. Baik, Sahih. Sebanyak 50 bahan bertema sains dan teknologi dari negara China dijangka terlibat dalam pameran sains, teknologi dan inovasi yang bakal diadakan di Sabah tahun ini. Perkara berkenaan akan dimuktamadkan setelah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara China dan Sabah melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Pameran tersebut akan diadakan di ruang terbuka seluas kira-kira 9 hingga 10,000 persegi bagi memuatkan pelbagai barangan termasuk peralatan bagi melihat angkasa raya. Ini sangat penting dan sangat baik untuk masyarakat khususnya pelajar dan kita akan letak di perpustakaan di Tanjung Aru dan mudah-mudahan ini akan ada manfaat untuk masyarakat khususnya pelajar di negeri Sabah. Perjanjian ini akan melibatkan satu tempoh antara 1 hingga 3 tahun. Jadi sama ada kita ingin mengadakan tempoh tersebut, sepanjang tempoh tersebut di Library Tanjung Aru itu adalah atas budi bicara kerajaan negeri. Kita mempunyai ruang untuk mempamerkan bahan-bahan terkini daripada China yang berkaitan sains, teknologi dan inovasi. Perkara berkenaan dinyatakan selepas kunjungan Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu Huang Xifang ke Pejabat Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di Kota Kinabalu. Pihak KSTI juga akan mempertimbang cadangan membawa pameran tersebut ke beberapa daerah di negeri ini untuk memberi peluang kepada masyarakat khususnya pelajar melihat sendiri kemajuan sains. Meskipun dunia kini dibanjiri dengan pelbagai platform digital, namun siaran radio masih relevan menjadi platform utama menyampaikan informasi dan maklumat kepada masyarakat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muharram berkata, peranan radio penting dalam menyebarluas informasi dan maklumat terutama di kawasan luar bandar. Menyatakan lebih lanjut, Datuk Ruslan menyifatkan RTM sebagai badan penyiar utama negara, siaran radionya sentiasa menjadi pilihan utama pendengar kerana menyiarkan maklumat sahih, cepat dan tepat. Maklumat yang perlu disampaikan daripada kerajaan kepada rakyat dan inilah salah satu platform yang melalui dengan RTM ataupun radio, penyampaian yang cepat dan tepat. Dan sudah tentu ianya diperlukan oleh pendengar di luar sana. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program radio di lokasi Mangayau Ging Bubut sempena sambutan Hari Radio Sedunia 2023 Sabah FM di stesen kereta api Membakut. Mengulas mengenai program ini, katanya inisiatif Turun Padang berjumpa masyarakat merupakan sesuatu yang positif kerana mendekatkan masyarakat dengan penyampai radio. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah, Artika Matbi berkata, sempena sambutan Hari Radio Sedunia, pelbagai pengisian disediakan, antaranya pertambahan 1 jam siaran bagi stesen Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Ketiga-tiga stesen berkenaan akan menyambung siaran Sabah FM bermula 7 malam hingga 6 pagi keesokannya. Mengenai program Mengayau Ging Bubut ini, penyampai Sabah FM yang menaiki kereta api bermula dari stesen kereta api Beaufort ke stesen kereta api Tanjung Aru melakukan pelbagai aktiviti menghiburkan penumpang, antaranya persembahan basking dan aktiviti Ging Bubut. Saya suka juga kalau ada basking atau muzik lah di kawasan kereta api. Macam ni dia meriah. Selalunya kalau tiada macam ni, senyap sajalah, dia tidak enjoy. Jadi kalau ada hiburan macam ni, tidak selalulah, sekali-sekala gitu, memang menarik. Sambutan Radio Sedunia, sambutan amat-amat membanggakan dan meriah sekali. Paling baguslah untuk info-info dari radio lah. Untuk pendengar-pendengar radio lah. Berpeluang jumpa dengan DG hari ini sangat-sangat happy lah. Menjelang pembentangan bajet 2023, pelbagai harapan terus dizahirkan termasuk pemimpin di negeri ini. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Fairuz Rendan yakin pembangunan generasi muda dan bidang sukan akan terus mendapat perhatian Perdana Menteri selain pembangunan infrastruktur untuk rakyat termasuk di luar bandar.
Keprihatinan Perdana Menteri terhadap Sabah dan Sarawak sememangnya jelas terbukti apabila mengambil tindakan pantas menyelesaikan isu Perjanjian Malaysia 1963. Harapan kita untuk di negeri Sabah ini dia mudah saja. Kan? Kita mengharapkan dan kita yakin dengan kepimpinan yang benar Perdana Menteri. Sekarang ini kita yakin. Pertamanya apa yang orang Sabah ingin lihat, satu peruntukan untuk pembangunan luar-luar bandar ini perlulah diambil kira dan diutamakan selain diberi peruntukan yang besar tetapi perlulah dilaksanakan dengan segera. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika menyaksikan perlawanan persahabatan bola sepak antara Kementerian Belia dan Sukan Sabah menentang RTM Sabah di Stadium Likas. Datuk Fairuz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pintasan turut berharap kawasannya akan mendapat limpahan daripada bajet 2023 meliputi penambahbaikan kemudahan dan infrastruktur seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya. Sementara itu, perlawanan persahabatan ini berakhir dengan keputusan 3-4 berpihak kepada pasukan RTM Sabah. Pelaksanaan program Menu Rahmah sangat dihargai rakyat kerana dapat merealisasikan objektif mengurangkan kos sara hidup rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuamud, Datuk Masyung Bana berharap kerajaan dapat mempertimbang menurunkan harga barangan mentah bagi memperhebat pelaksanaan program berkenaan. Menyarankan supaya Menu Rahmah ini bukan saja dikembangkan di restoran-restoran, malahan mungkin boleh dikembangkan di kantin-kantin universiti-universiti swasta ataupun universiti-universiti awam. Kerana seperti yang kita sedia maklum, para pelajar yang bukan sahaja pelajar ini datangnya daripada keluarga bandar, tapi keluarga-keluarga yang berada di luar bandar, saya rasa juga mereka memerlukan inisiatif yang seumpama ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa tinjauan Menu Rahmah ke sebuah restoran di Tanjung Aru. Sementara itu, pengusaha restoran menyambut baik saranan kerajaan melaksana program Menu Rahmah. Kita cuba membantu kerajaan untuk menurunkan kos sara hidup dan saya percaya kalau indeks harga di restoran-restoran turun, secara otomatik dia akan menurunkan kadar inflasi di dalam negara ini. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Sahih, silakan. Terima kasih, Rita. Melaka Talent Corp MTC bakal diwujudkan Kerajaan Negeri Melaka sebagai usaha keterjaminan pembangunan Melaka pada masa hadapan. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata MTC akan menggabungkan para ilmuwan yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Golongan ini akan menjadi penasihat untuk mencorak langkah pembangunan dan kemajuan negeri. Hasrat mewujudkan MTC itu juga selaras agenda madani. Jadi sebelum ini kita ada mesyuarat majlis tindakan ekonomi negeri dan saya akan mengumpul semua orang-orang ini untuk kita masukkan mereka juga menjadi ahli jawatankuasa dalam majlis tindakan ekonomi negeri selain daripada mereka Talent Corp yang saya cadangkan ini, yang itu ada jawatankuasa dia sendiri. Saya sebut ini tadi untuk mereka boleh menyumbang bakti idea-idea bagaimana Melaka ini boleh dapat kita majukan supaya kita tidak ketinggalan dan kita juga setanding dengan negeri-negeri maju yang terdapat di dalam negara kita. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kerajaan Negeri Melaka di Seri Negeri Air Keroh. Berita wilayah dari Johor membawakan inisiatif Kolej Kemahiran Johor memperkenal Menu Rahmah dan makanan percuma bagi meringankan beban pelajar. Untuk itu, kita bersama Nur Akila Arbain di Johor Bahru. Silakan Akila. Baik, terima kasih. Selaras pelancaran program Menu Rahmah oleh Kerajaan, Kolej Kemahiran Johor KKJ turut sama berganding bahu menawarkan menu tersebut kepada 419 pelajar di kampus Johor Bahru. Menariknya, inisiatif turut disertai pakej bantuan makanan percuma kepada para pelajar daripada golongan memerlukan. Kita ikuti laporan disediakan Erwin Zaid.
Inisiatif Menu Rahmah di KKJ Kampus Johor Bahru menawarkan pelbagai menu makanan seimbang kepada para pelajar pada harga berpatutan RM5 ke bawah. Ketua Eksekutif KKJ Syaiful Huzaini Damanhuri berkata, inisiatif memanfaatkan pengajian harian pelajar kursus kemahiran sijil dan diploma kemahiran Malaysia dalam bidang automotif, pastry, pendawaian elektrik, pembuatan makanan dan jahitan pakaian. Selain itu, bagi meringankan beban golongan memerlukan, KKJ dengan kerjasama pengusaha kafe kampus, Sabariah Abdul Ghani, menjalankan pakej bantuan makanan percuma kepada 15 pelajar terpilih. Antara penerima pakej tersebut Alice Kristen Jenain, pelajar dari suku kaum Runggu Sabah, dan Cempaka Sari, pelajar orang asli suku kaum Seletar. Kolej Kemahiran Johor ini merupakan usaha sama di antara pengurusan kolej dan juga pengusaha kantin yang berpendapat bagi cara untuk mengurangkan bebanan kos sara hidup para pelajar sama ada di kolej maupun di asrama yang sekarang ini terbeban dengan isu kenaikan harga. Untuk sekarang boleh bantulah, boleh dapat makan free and then makanan pun agak murah bagi kalangan pelajar. Memudahkan untuk pelajar mengikut harga kat luar, harga yang berpatutan, tapi bila dekat Menu Rahmah ni harga yang agak murah bagi pelajar-pelajar yang dalam kolej lah. Dari segi kewangan dapat tolong saya lah, maksudnya kalau macam tiap bulan family saya akan bagi duit, so kalau macam tiap-tiap hari dapat makanan free, saya mak saya tak perlu bagi duit yang yalah lebih lah daripada tu. Saya appreciate lah apa yang orang-orang yang boleh sudi tolong saya dari segi makanan. Dengan kos sara hidup yang semakin tinggi pada ketika ini, inisiatif dijalankan Kolej Kemahiran Johor KKJ ternyata dapat meringankan beban pelajar untuk mengharumi hidupan harian mereka sekaligus tidak perlu mengikat perut untuk mendapatkan segulung ijazah. Erwin Zaid, RTM. Bagi menjamin peluang pekerjaan pelajar, UiTM Kampus Pasir Gudang menganjurkan program sijil profesional pakar pertukangan pengawal logik boleh diprogramkan PLC dan mekatronik di Pasir Gudang. Program disertai 276 pelajar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Elektrik dan Kimia, melibatkan modul serta pengisian oleh agensi latihan Jerman HWK Aachen. Ketua Pusat Pengajian Kampus Dr. Siti Khadijah Alias berkata, program menawarkan sijil profesional diiktiraf Jerman dan Malaysia membolehkan peserta bekerja dalam bidang mekatronik dan pemprograman yang kini mendapat permintaan tinggi. Selain itu, pelajar didedahkan dengan latihan kawalan mesin mekatronik secara kawalan jauh menggunakan telefon pintar meskipun tidak banyak kilang dalam negara menggunakan teknologi tersebut. Tujuan kita adalah untuk membuat persediaan tentang tenaga kerja lah. Contohnya sekarang ini apabila semua kebanyakan daripada kilang ini menggunakan tenaga kerja manual. Jadi apabila kerajaan kita ingin memperkenalkan inisiatif bertukar sistem kepada automatik, kita dah pun menyediakan tenaga kerja. Program ni banyak kelebihan. Saya pun sebelum ni tak pernah pergi try PLC ni, so mungkin dapat memberikan saya pengalaman yang baru. Satu, program ni pun sangat baik sebab industri sekarang program PLC ni mempunyai permintaan yang tinggi. Program ini juga telah banyak memberi manfaat kepada kami semua lah. Contohnya macam di luar sana nanti permintaan yang tinggi lah daripada pihak industri mengenai program-program seperti inilah. Program turut mendapat kerjasama Pusat Pembangunan Skil Negeri Sembilan NSSDC dan Lembaga Pelaburan Pembangunan Malaysia MIDA bersama beberapa syarikat lain.
Pertubuhan Peladang Negeri Johor PPNJ memasang hasrat meningkatkan keuntungan serta menambah bilangan ahli tahun ini. Pengerusi Ahli Jemaah Pengarah PPNJ, Dato' Ali Sheikh Ahmad berkata pihaknya sedang mengambil inisiatif menghasilkan produk baharu dalam usaha mencapai sasaran tersebut. Sekarang ni untuk tahun ni kita nak ada minyak masak. Minyak masak keluaran kita lah. Lepas tu kita akan keluarkan biogas. Dan ada beberapa perkara lagi sedang kita usahakan. Jadi setiap tahun tu ada peningkatan. PPNJ juga bekerjasama dengan beberapa syarikat baja dalam usaha mengawal harga baja yang meningkat ketika ini. Pertubuhan tersebut mencatatkan keuntungan RM29 juta pada 2021. Sehingga kini PPNJ mempunyai keahlian 108,000 orang tertinggi di Semenanjung Malaysia, manakala keahlian peladang nita 38,000 orang. Laporan tersebut mengakhiri paparan berita wilayah dari selatan tanah air. Saya mewakili Jabatan Penyiaran Johor ingin mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia kepada semua warga stesen radio dalam negara. Kembali semula ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih Akila. 24,000 kilogram botol kaca dikitar semula oleh 30 sekolah rendah di Johor. Kempen 4 bulan berakhir bulan lepas dianjurkan SWM Environment Berhad. Pengurus Besar Korporat SWM Environment Berhad, Muhammad Nurlisa Muhammad Nordin berkata, pencapaian luar biasa itu melepasi sasaran awal 10,000 kilogram. Usaha itu sekaligus membawa kepada penurunan lebih 68,000 kilogram karbon dioksida. Justru, perbincangan akan dibuat dengan rakan strategik terutama sekolah bagi memperluas aktiviti kitar semula. Dan ini ini adalah satu petunjuk yang sangat baik bahawa masyarakat ataupun minda ataupun amalan kita semula seperti botol kaca ini boleh dilaksanakan sekiranya ia diberikan penekanan ataupun diberikan perhatian. Jadi kita berharap bahawa mesej yang kita dapat pada hari ini, pencapaian yang kita telah capai pada hari ini dapat membuka mata dan juga menggerakkan masyarakat di luar untuk turut melaksanakan pengasingan sisa pekerja. Pertandingan Jom Kitar Semula Botol Kaca itu dimenangi SJKC Chung Hua Pontian. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Salam Malaysia Madani.